Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah pelajar-pelajar, berjumpa kita lagi sekali dalam sesi pengajaran sains pada hari ini. Okey, sambungan daripada minggu lepas. Minggu ini kita akan sambung subtopik 5.3 iaitu mengenai alkohol. Okey, baiklah pelajar. Apakah standard pembelajaran kita pada hari ini? Okey, pada hari ini yang pertama kita nak tengok sifat fizik dan kimia bagi alkohol. Okey, baiklah pelajar. Apakah itu alkohol? Alkohol merupakan sebatian karbon organik yang terdiri daripada karbon, hidrogen dan oksigen. Alkohol dapat dihasilkan melalui proses penampaian dengan menggunakan tindakan yeast terhadap makanan yang mengandungi glukosa atau kanji seperti gula, anggur, apel, tebu, beras, gandum, ubi dan barli. Okey, baiklah pelajar. Apakah sifat fizik dan kimia bagi alkohol? Okey, bagi sifat yang pertama dari segi aspek warna, alkohol ni dia tidak berwarna. Okey, keadaan fizikal alkohol. Okey, keadaan fizikal alkohol adalah cecair pada suhu bilik. Okey, alkohol mempunyai bau yang tersendiri. Takat didih alkohol akan meningkat apabila bilangan atom karbon juga meningkat. Keterlarutan alkohol di dalam air adalah berkurang dengan pertambahan bilangan atom karbon. Standard pembelajaran yang seterusnya adalah berkomunikasi tentang penggunaan alkohol dalam kehidupan seharian. Okey, alkohol merupakan bahan bakar yang baik kerana sebatian karbon organik ini apabila dia terbakar dengan lengkap. Okey, nyalaannya berwarna biru dan tidak mempunyai jelaga. Selain itu, dia juga mudah terbakar. Jadi, sangat sesuai untuk menjadi bahan api. Okey, contohnya adalah pembakaran bahan api di dalam kenderaan bermotor. Okey, di dalam bidang perubatan, alkohol sangat penting untuk dijadikan antiseptik dan disinfektan bagi membunuh mikroorganisma. Selain itu, alkohol juga digunakan sebagai pelarut untuk pelbagai jenis ubat. Dalam bidang kosmetik pula, alkohol digunakan sebagai bahan pelarut untuk bahan-bahan tertentu seperti lotion, minyak wangi dan gincu. Dalam bidang industri, alkohol lazimnya digunakan sebagai pelarut dalam industri kerana sifatnya yang dapat melarutkan bahan organik yang digunakan dalam penyediaan pelbagai jenis bahan industri, contohnya seperti cecair pencuci dan makanan. Alkohol juga merupakan bahan tindak balas dalam pembentukan ester yang digunakan dalam industri pemprosesan makanan.
Standard pembelajaran yang seterusnya adalah berkomunikasi tentang pengambilan alkohol secara berlebihan. Okey pelajar-pelajar, pengambilan alkohol secara berlebihan biasanya akan menyebabkan ketagihan. Jadi masalah ketagihan ni akan mendatangkan masalah lain pula, masalah sosial. Okey, seperti berlakunya masalah di dalam keluarga dan mengganggu masyarakat sekitar kerana dapat menyumbang kepada peningkatan kes jenayah. Okey, individu yang mengambil alkohol secara berlebihan ini biasanya akan mengalami masalah mabuk. Apabila individu ini mabuk, dia akan mendatangkan masalah yang besar kepada orang lain. Contohnya, dia akan memandu secara berbahaya dan juga dapat meningkatkan risiko untuk berlakunya pergaduhan. Kerana sewaktu mabuk, individu tersebut berada di luar batas kewarasannya sebab dia tak sedar. Jadi sangat itu antara dia, kesan buruk alkohol sekiranya ketagihan. Ibu mengandung yang mengambil alkohol secara berlebihan akan menyebabkan kecacatan pada bayi. Okey, yang kita panggil nama sindrom tu adalah sindrom fetal alkohol. Bayi yang mengalami sindrom fetal alkohol ini mempunyai kepala dan otak yang bersaiz kecil, raut wajah muka yang tidak normal serta pertumbuhan terbantut. Okey, sekarang marilah kita lihat apakah kesan keburukan alkohol kepada organ dalaman manusia. Contohnya seperti otak, peparu, jantung, pundi kencing dan beberapa organ lain lagi. Okey, mari kita lihat. Kesan buruk alkohol pada mata. Okey, pada mata penglihatan kita akan menjadi kabur lah. Untuk paru-paru, kadar pernafasan akan semakin meningkat. Itu tak bagus untuk paru-paru. Dan untuk perut pula, kerengsaan pada dinding perut akan berlaku menyebabkan pendarahan ataupun ulcer. Okey, kesan buruk alkohol terhadap pundi kencing. Okey, akan berlakunya pembuangan air kencing yang lebih kerap. Untuk jantung pula, kadar degupan jantung akan meningkat dan mengakibatkan tekanan darah tinggi juga. Untuk otak, akan berlaku kerosakan sel otak, koordinasi dan sistem saraf terjejas, menyebabkan keseimbangan badan terganggu serta sukar menganggar jarak. Kesan buruk alkohol pada hati akan berlakunya kerosakan sel hati, iaitu sel hati akan mati dan mengeras. Okey, sirosis hati, kanser hati. Okey, pada ginjal pula akan berlakunya kerosakan ginjal akibat terlalu aktif menyingkirkan bahan buangan. Okey. Okey, sekarang kita dah berada di slot uji minda. Ada beberapa soalan yang cikgu nak beri pada pelajar-pelajar semua untuk kita uji kefahaman, macam ujian formatif lah untuk kita tengok kefahaman pelajar-pelajar. Okey, kita pergi kepada soalan pertama ya. Okey, tandakan betul pada kegunaan alkohol yang betul. Jadi ada 4 pilihan jawapan yang saya beri kat tepi ni. Pelajar-pelajar boleh tik lebih dari satu jika pelajar rasa jawapan yang betul ada lebih dari satu. So kita tengok satu-satu. Adakah alkohol digunakan untuk membuat pakaian? Ya atau tidak? Buat pakaian, alkohol? Tak. Jadi salah lah. Okey. Pelarut dalam barangan kosmetik. Ingat lagi tak tadi? Yang penerangan saya sebelum ni. Betul kan? Pelarut dalam barangan kosmetik. Contoh macam minyak wangi, gincu. Jadi betul lah. Jawapan yang kedua ni betul. So tanda tik. Antiseptik dan disinfektan. Ini dalam bidang apa? Dalam bidang apa? Perubatan. Jadi betul jawapan dia. Okey, tanda tik. Okey, pelarut organik dalam industri. Betul juga. Okey. So ini untuk soalan 1. Okay, kita pergi soalan seterusnya, soalan 2. Berikut merupakan perbualan antara Nora dan Wan Ji. Nora kata alkohol ni merupakan alternatif yang baik untuk bahan api fosil. Kata Nora. Lepas tu Wan Ji cakap betul benar. Terutamanya macam metanol, etanol, propanol dan butanol. Semua nama-nama yang Wan Ji sebut ni itu adalah jenis-jenis alkohol yang ada. So berikan penjelasan anda untuk menyokong perbualan mereka. Jadi nak jawab macam mana? Macam mana kita nak
letak jawapan kita sebagai tanda sokongan kepada perbualan mereka. Okey. Macam ni cara yang boleh anda jawab, okey? Yang pertama, awak belajar nyatakan apa sifat-sifat alkohol yang saya dah terang sebelum ni. Okey, alkohol ni dia mudah terbakar. Lepas tu nyalaan dia berwarna biru. Pembakaran alkohol ni lengkap. Lepas tu dia tak ada jelaga. Jelaga ni apa? Jelaga ni yang hitam-hitam tu. Kalau kita dekat kampung kan, kita bakar, kita pasang pelita, perasan tak ada macam sebut-sebut hitam tu? Itulah jelaga. Okey, ayat seterusnya, ini seterusnya membantu mengurangkan pembebasan gas rumah hijau dan berasap toksik dari exhaust kenderaan. Okey, seterusnya soalan 3. Tandakan betul pada kesan buruk pengambilan alkohol secara berlebihan. Okey, kita tengok yang pertama, kerosakan sel hati. Betul ke tidak? Betul, hati akan terganggu. Okey, maaf. Okey. Betul hati ni betul. Okey, kerosakan sel otot. Betul tak? Tak. Otot dia tak ganggulah kalau alkohol. Kadar pernafasan menurun pun tak ada kaitan. Okey. Tekanan darah tinggi betul. Okey, asam perut betul. So ada 3 jawapan yang dipengaruhi oleh alkohol lah kalau ambil secara berlebihan, iaitu kerosakan sel hati, tekanan darah tinggi dan asam perut. Okey, soalan seterusnya. Berikut merupakan undang-undang mengenai kesalahan memandu dalam keadaan mabuk di negara kita. So, ini Seksyen 44 dalam kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mana-mana individu yang menyebabkan kematian atau kecederaan akibat berada di bawah pengaruh alkohol boleh dihukum penjara tidak kurang daripada 3 tahun atau tidak lebih 10 tahun dan didenda tidak kurang RM8,000 atau tidak lebih RM20,000. Jadi, soalannya, jelaskan kesan buruk pengambilan alkohol secara berlebihan sehingga menyebabkan kerajaan mewartakan undang-undang tersebut. Jadi, macam mana nak jawab? Yang pertama, pengambilan alkohol secara berlebihan akan mengganggu koordinasi dan sistem saraf manusia. Ini seterusnya menyebabkan keseimbangan badan terganggu, penglihatan menjadi kabur serta sukar untuk menganggar jarak sekiranya tengah memandu. Sukar nak anggar jarak dengan tepat. Jadi ini boleh menyebabkan kemalangan. Okey. Seterusnya ini macam info lah tambahan untuk anda, iaitu Science for Living. Okey, ada gambar Nissan ni. Apa kaitan showroom tempat kereta Nissan ni dengan topik kita pada hari ni? Okey, untuk pengetahuan anda, jenama kereta Nissan ni telah mereka cipta satu kereta ni, konsep dia pencegahan pemanduan mabuk. Di mana kereta ni menghalang kereta itu daripada beroperasi sekiranya pemandu yang masuk tu dalam keadaan mabuk. Okey? Jadi antara teknologi yang dimasukkan ialah pengesanan tingkah laku pemanduan-pemandu. Jadi kalau nampak pelik dia tingkah laku pemandu tu, jadi kita tu dah dapat kena pasti dah. Dia punya teknologi je lah. Jadi dia akan lock semua, tak boleh nak drive. Jadi untuk maklumat lanjut, pelajar-pelajar bolehlah scan barcode ini. Okey. Okey, baiklah pelajar, kita dah berada di akhir sesi untuk slot kali ini. Jadi saya harap pelajar-pelajar semua telah mendapat ilmu yang bermanfaat untuk sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Jadi untuk sebagai tanda sokongan, jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Okey, dan jangan lupa tekan butang loceng sebagai tanda sokongan kepada saya untuk menghasilkan lebih banyak video PDPC selepas ini. Okey, terima kasih.